Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam negaraku Malaysia. Anda bersama saya Nurfaz, moderator anda pada hari ini untuk forum yang hebat, forum yang hangat bersesuaian dengan suasana kita di negeri Sabah ketika ini, iaitu Sabah memilih apa yang rakyat mahu. Jadi semestinya saya tidak bersorangan. Kita didatangi dua panelis yang hebat, sama segak, sama tampan. Jadi tanpa membuang masa, di sebelah kanan saya ingin memperkenalkan IR Aziz Julkarnain yang merupakan Ketua Pemuda UMNO Sabah. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Segak betul hari ini. Dulu segak, hari ini lebih-lebih lagi segaknya ya. Okey, alhamdulillah. Sihat? Sihat. Okey. Alright. Jadi silakan. Jadi kita akan membincangkan isu yang hangat sebentar lagi ya. Okey. Saya tinggalkan Tuan Aziz di sini sebentar. Okey. Kita pergi kepada panel seterusnya di sebelah kiri saya, iaitu Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong, merupakan profesor dari Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dari UMS. Ada juga penganalisis politik. Ya, apa kabar doktor? Baik. Alhamdulillah. Ya. Okey. Jadi jangan stres ya. Okey, senyum-senyum sikit. Okey. Alright. Jadi kita kembali kepada topik asal kita, iaitu apa yang rakyat mahu, Sabah memilih. Ya, sebagaimana yang kita tahu, baru-baru ini DUN telah pun dibubarkan oleh Ketua Menteri Sabah. Jadi apapun yang berlaku kita terpaksa hadapi, insya-Allah. Jadi walau bagaimanapun kita sebenarnya sedang menghadapi pandemik COVID-19 ya, masih menghadapi pandemik COVID-19. Jadi soalan pertama ini saya ingin tujukan kepada Dr. Lee. Ya, Dr. Lee. Jadi pandangan doktor sebagai ahli akademik, ya, sejauh manakah doktor melihat kewajaran diadakan pilihan raya negeri ini di saat negara sedang menghadapi ataupun dilanda wabak COVID-19, dan apakah kesannya kepada rakyat? Okey, terima kasih. Okey. Pertama sekali kan, secara prinsipnya mengadakan pilihan raya ini merupakan alternatif yang terbaik, iaitu mengembalikan mandat balik semula kepada rakyat untuk memilih. So ini actually menjunjung nilai-nilai demokrasi, iaitu kembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih. Begitupun sedia maklum, bukan saja di Malaysia, seluruh negara sedang menghadapi pandemik COVID-19 sekarang. So bagi saya inilah yang yang SPR dengan kerjasama KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, harus tampil dengan suatu SOP. Okey, suatu SOP bagaimana untuk memastikan bahawa pandemik COVID-19 ini tidak menular. Kita tidak mau wujud nanti kluster baru, kluster PRN Sabah nanti kan. Ini semestinya sesuatu yang kita tidak mau. So cabaran bagi saya, cabaran yang paling utama kan di sini kepada SPR sekarang adalah SOP dia. Okey, sebab kita ada banyak isu sebenarnya berkaitan dengan PKP ini. Okey, so kita ada peraturan kalau balik daripada luar negara mesti kuarantin 14 hari. So adakah dos yang terbang balik untuk untuk mengundi ini, adakah mereka subjek kepada peraturan tersebut? Apakah mereka ni ada double standard, tidak perlu ikut itu? Okay? Kita sedia maklum juga bahawa kanak-kanak dan warga emas ni merupakan golongan yang paling berisiko dijangkiti COVID-19. So bagaimana SPR, apakah pendekatan ataupun SOP daripada SPR untuk memastikan bahawa warga emas boleh pergi mengundi dengan risiko yang paling rendah. Dan kita juga sedia maklum, kalau kita tengok media pada kebelakang ini pun ada mereka yang pakai gelang pink kah? Ya, pink. So adakah golongan-golongan ini dinafikan hak mereka untuk pergi mengundi pada PRN nanti? Dan satu lagi yang kita nampak sekarang, terdapat pihak-pihak cuba melobi
untuk undi pos, okay? Melobi untuk undi pos untuk mereka-mereka yang mungkin berada di Sarawak dan berada di Semenanjung. Okay? So ini bagi saya antara isu-isu yang harus diberikan perhatian. Okay? Okey, maknanya apabila ini semuanya selain tanggungjawab kita jaga kita ini, SPR juga memainkan peranan yang penting, sangat penting untuk memastikan PRN nanti berada dalam keadaan risiko COVID-19 untuk ataupun wujudnya kluster baru itu rendah. Ya, betul. Jadi betul. doktor rasa ini saya tambah sikit. Ya, boleh. Bagaimana rasanya dengan adakah ia akan mempengaruhi jumlah pengundi yang akan keluar? Okay, ini satu soalan yang menarik. Ya. Okay. Actually, bukannya sesuatu yang baru. Jadi bukannya pilihan raya yang orang bilang apa, sesuatu yang totally baru. Sebab kalau di luar negara, kita ambil negara jiran kita, Singapura baru mengadakan pilihan raya mereka. Okay. Dan bukan saja Singapura, di Malaysia sendiri kita baru ada satu PRK, pilihan raya kecil. Okay. Pilihan PRK slim kah? Kalau tidak, slim, slim kalau tidak silap saya. So actually di sini kan, saya rasa SPR mempunyai, kita bilang apa nama tu, contoh ataupun something yang boleh mereka pelajari daripada PRK slim. So mungkin bezanya Cini ya. Di slim itu baru akan kecil. Ya betul, kecil. Dan pilihan raya PRK itu pun diadakan waktu MCO sebenarnya. Dan mungkin bezanya adalah yang itu adalah skala kecil. Okay, itu adalah skala untuk satu dun saja. So yang di sini sekarang ni dia dalam bentuk skala yang lebih besar. Okay, iaitu seluruh Sabah. Okay, so itulah saya rasa. Okey. Ya. Memang satu pandangan yang sungguh jauh dan juga mudah-mudahan memberi satu orang kata perspektif yang positif untuk PRN ini walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ya. Kita cuma tidak mau dia overlook sesuatu, terlepas pandang sesuatu. Ya, betul. Ya. Okey, terima kasih doktor. Ya. Kita kembali lagi selepas ini. Jadi seterusnya IR Aziz. Okey. Jadi sebagai seorang ini anak muda, pemimpin anak muda ya, sebagai seorang pemimpin anak muda yang antara yang begitu menyerlah di negeri Sabah ketika ini. Jadi krisis politik Sabah baru-baru ini dilihat seakan tidak pernah berhenti. Yang baru-baru ini bukan yang pertama kali berlaku, tapi inilah yang dalam senario politik di Sabah, ia sebagai suatu senario yang biasa. Kita boleh cakap seperti biasa. Jadi, adakah ini, bagaimanakah kita mahu menghentikan, adakah jalan untuk menghentikan keadaan ini, kecelaruan politik yang sebegini, yang berlaku baru-baru ini? Terima kasih Saudari Nurfaz atas pertanyaan tersebut. Saya fikir untuk menjawab soalan yang dilontarkan oleh Saudari Nurfaz ini, kita kena melihat daripada helicopter view dalam skop yang besar. Berlakunya pelompatan, saya fikir Saudari Nurfaz merujuk kepada yang melompat-lompat ini kan. Kalau kita melihat yang baru-baru ini, sebenarnya dia bermula rentetan daripada apa yang berlaku daripada vote of no confidence, cubaan mengadakan undi tidak percaya kepada Perdana Menteri di Parlimen baru-baru ini, dan ini telah menyebabkan kita ketidakstabilan politik yang mana mengundang kepada pemain-pemain politik di negara ini memulakan pilihan mereka. Tetapi kalau kita melihat, ini sebenarnya tidak juga bermula ketika vote of no confidence untuk dibuat, iaitu dianya sudah bermula pada tahun 2018. Kalau kita lihat pemain-pemain politik ini, mereka melompat ataupun dalam istilah lain berhijrah kerana ingin meneruskan kesinambungan pembangunan yang progresif di kawasan mereka. Ini adalah alasan yang klasik yang selalu digunakan pakai sama ada baru-baru ini maupun pada tahun 2018. Dan Saudari Nurfaz, kalau kita imbau lagi balik lebih jauh lagi pada tahun 1994 juga berlaku. Apabila ketika itu kerajaan PBS yang memerintah dan berlaku penghijrahan yang menyebabkan bertukar
kerajaan kepada kerajaan Barisan Nasional dengan alasan yang sama, alasan yang klasik, iaitu meneruskan kesinambungan pembangunan yang progresif di kawasan mereka masing-masing. Namun Nurfaz sebagai pemimpin muda, saya melihat perkara ini harus dihentikan dengan segera. Kerana saya fikir sebelum mana-mana pilihan raya, pemain-pemain politik ini senantiasa mencanangkan dengan perjuangan mereka bahawa mereka bertekad untuk membawa perubahan, pembaharuan kepada negeri dengan segala manifesto-manifesto mereka agar merubah kerajaan ataupun mempertahankan kerajaan. Tetapi apabila pasukan mereka kalah, mereka mula berlompatan. Di mana arti perjuangan itu? Dan saya fikir pemimpin muda harus menolak dan harus juga menuntut agar pindaan perlembagaan harus dilakukan dengan segera di Dewan Rakyat atau Parlimen. Cadangkan kepada itu, dan harus kita mendesak kerajaan sekarang ini mengadakan undang-undang anti lompat, supaya kita tidak mahu apabila berlaku seperti ini ketidakstabilan politik, ahli-ahli politik mula berlompatan sekiranya berlaku kerusi yang hampir tidak seimbang. Kita akan rasa sama ada dilompat atau tidak, dan kerajaan persekutuan sama yang sekarang ini pun tidak stabil, dan mereka pun takut sekiranya mereka ada usul-usul berkaitan belanjawan. Jika tidak mendapat majoriti, bermakna mereka mungkin terpaksa mengadakan pilihan raya, ataupun secara tiba-tiba ahli-ahli parlimen yang menyokong mereka pula berpindah ke sokongan mereka kepada parti lawan, dan sangat tidak stabil. So saya fikir undang-undang anti lompat ini boleh membawa kepada check and balance kepada negara ataupun negeri. So kita sudah tahu ada undang-undang anti lompat, dan mereka tahu mereka tidak boleh melompat, maka mereka akan tekad, iltizam, nekat untuk menjadi pengimbang kepada kerajaan. Kalau ada kerajaan buat tidak betul, dia akan mendesak supaya melakukan perkara yang betul. Ini tidak terus melompat. So tidak baik untuk generasi ini dan generasi akan datang. Saya fikir itu ya, Nurfaz. Okey. Terima kasih Ayar, memang satu ulasan yang sangat baik, dan saya sendiri melihat sebenarnya agar ditegaskan tentang akta. Kita mendesak kerajaan atau mana-mana kerajaan yang berkuasa agar ditetapkan agar akta anti lompat ini dilaksanakan dalam kadar yang segera. Saya rasa doktor memang berminat dengan isu akta ini. Bagaimana doktor? Okey, terima kasih. Saya ingin tambah sikit kepada yang sana tadi. So actually sebenarnya di Sabah kan, Sabah merupakan negeri pertama yang memperkenalkan anti hopping law ni. Okay, akta anti lompat. Tetapi isunya adalah dia bercanggah dengan perkara 10 dalam kurungan 1 kurungan C, iaitu kebebasan berpersatuan. Okay, so sekiranya kita ingin memperkenalkan anti hopping law, so kita perlu mengubah dulu perkara 10 dalam kurungan 1 dalam kurungan C itu dulu. Okay, so it is something yang kita harus beri perhatian lah. Macam yang tadi bawa ke parlimen, kita mesti mengubah itu dulu, barulah anti hopping law itu boleh diperkenalkan. Sebab Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang yang paling tinggi di Malaysia. Nah, kalau saya boleh tambah sikit, actually bila kita cerita pasal pergolakan politik di Sabah ni, actually bukannya sesuatu yang baru. Kita nampak ada yang media bilang pergolakan politik itu berlaku di Sabah pada bermula pada 30 Julai kah atau 28 Julai baru tahun 2020. Sebenarnya actually pergolakan politik di Sabah berlaku sejak 12 Mei 2018 lagi, apabila kerajaan baru warisan terbentuk pada 12 Mei. Kita pun tahu bagaimana dia terbentuk. Okay, 2 hari sebelum itu sudah ada seorang lagi yang akan sumpah sebagai ketua menteri. Tapi selepas 48 jam, so in between 48 jam tu apa yang berlaku? Okay, so kalau saya guna istilah sama tu kata, mungkin nanti ada orang kecewa, kan? So kalau ada orang bilang tuduh itu ada usaha untuk membentuk kerajaan pintu belakang, ataupun istilahnya satu lagi istilah membentuk kerajaan tebuk atap. Bagi saya actually pada 12 Mei itu kita mesti ingat 12 Mei 2018 apa yang terjadi. Okay. Dan bila kita sebut pasal pergolakan politik ni actually lama sudah berlaku di Sabah.
saudara tadi dia ada bilang apa, KP kita ada bilang tadi 1994. Kita jangan lupa 1985 pun sudah berlaku, tapi itu bukan kata lah. Okay? 1985 apabila apa nama itu PBS pada ketika itu pertama kali tanding, dia dapat 25 kerusi, tetapi lawan dia mendapat 22 kerusi. Tapi mereka pergi ke istana dulu, okay, dengan apa tu mengangkat 6 adun latikan, so 22 campur 6 jadi 28, so mereka mengalahkan PBS pada ketika itu ada 25 kerusi. So actually kalau kita, tetapi akhirnya balik kepada PBS lah jadi kerajaan, okay. Tetapi kalau kita sebenarnya apa saya mau highlight di sini ialah kalau kita tengok secara sejarah kan, politik di Sabah ini menarik sebenarnya. Kerajaan sebelum itu USNO macam 2 penggal, lepas tu Berjaya 2 penggal. Dia always apa nama itu, kerajaan di Sabah ini selalu bertukar-tukar dari semasa ke semasa. Dan bagi orang luar yang tidak faham tentang politik Sabah ni, ramai beranggapan bahawa orang Sabah ni matang. Rakyat di Sabah ni paling matang. Kalau mereka tidak setuju, mereka tukar kerajaan. Tapi sebenarnya bila kita teliti dengan terperinci, teliti dengan seteliti-telitinya, baru kita tahu bahawa sebenarnya kita ada satu masalah, iaitu masalah kata. Okey, itu dia. Sungguh menarik kita mengimbas kembali sejarah tu sedikit lah tadi. Kita harap insyaAllah kalau ada rezeki kita mau ada satu forum yang lebih teliti pula tentang sejarah katak mengatak ni. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Semestinya boleh. Ya, mesti. Dan kita harap jugalah akta anti lompat ini tidak mustahil satu hari nanti ya. Dan saya rasa usaha harus dilakukan untuk menghentikan budaya melompat. Betul, setuju. Okey, jadi kembali kepada Ketua Pemuda UMNO Negeri Sabah kita sekali lagi. Okey, sebagai Ketua Pemuda UMNO mewakili suara anak muda, apakah yang ingin ditawarkan atau apakah isu penting kepada anak-anak muda sekiranya Barisan Nasional ataupun Perikatan Nasional, dan kita akan melihatlah Perikatan Nasional nanti berjaya menerajui kerajaan negeri selepas PRN. Soalan yang baik, Saudara Nurfaz. Dari perspektif pemuda, kita sebenarnya sudah merangkak ini Pemuda Barisan Nasional Sabah, dan kita telah bermusyawarah. Baru-baru ini pun kita sudah bermukim mengumpul pemimpin-pemimpin dari kalangan Barisan Nasional Sabah, melibatkan pemuda-pemuda MCA, pemuda-pemuda PBRIS dan UMNO sendiri. Dan kita melihat kepada tawaran baru yang perlu kita perkenalkan kepada anak-anak muda, dan kita menggunakan kanvas belia TN50 yang sebenarnya sudah dimulakan sebelum ini, sebelum PRU 14. Kerana mengapa kita menggunakan kanvas belia TN50 itu? Kerana aspirasi tersebut bermula daripada belia itu. Bertahun kita kumpul aspirasi mereka, daripada mahasiswa, golongan muda grabbers yang di bawah ataupun masih bersekolah, ataupun golongan profesional yang mampu milik, yang tidak mampu milik. Kita ambil aspirasi mereka, kita kumpulkan dalam kotak-kotak apa yang mereka mahu untuk negara pada zaman TN50 nanti, dan kita kumpulkan ini. Maka diwujudkanlah satu kanvas, dipanggil kanvas belia, dan akhirnya terjemahlah kita panggil 8 jaminan orang muda. Jadi kita akan gunakan ini sebagai tawaran kepada anak-anak muda kita masa PRN ini nanti. Kita akan guna pakai, mungkin kita akan ubah sedikit-sedikit untuk sesuaikan dengan demografi di negeri Sabah ini. Sudah tentunya kita akan melibatkan perkara-perkara seperti kos sara hidup, pekerjaan, rumah mampu milik, golongan muda yang mungkin yang baru berkahwin misalnya, yang memerlukan apapun negara ini bermula daripada keluarga kecil yang mana berkumpul beberapa keluarga akan mewujudkan tetangga menjadi daerah menjadi negeri menjadi negara. Adanya kita melihat kepada konsep yang tersebut. Dan selain daripada itu, Nurfaz, seiring dengan yang diumumkan juga oleh Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mukhtar berkenaan bahawa antara tawaran baru yang kita akan minta, yang sudah disebutkan secara publik, bahawa kita tidak mahu lagi seperti mana dahulu Kerajaan Persekutuan apabila memberikan peruntukan-peruntukan kepada negeri Sabah dalam bentuk projek. Kita mahu peruntukan-peruntukan itu diberikan dalam bentuk tunai dan diberikan kepada Kerajaan Negeri Sabah
untuk kita uruskan sepenuhnya, dan kita tidak mau dia dari segi projek, sebab kita kadang-kadang kita tidak. Contoh yang terbaik adalah seperti Pen Borneo, seperti Pen Borneo. Dahulunya Pen Borneo ini diuruskan oleh kerajaan negeri, kalau saya fikir, melalui PDP yang kita panggil BHP, diuruskan, dan kita ada 35 package, yang mana 35 package projek jalan raya ini untuk diteruskan dan harus disiapkan pada tahun 2021, iaitu tahun depan. Tetapi apabila berubah kerajaan kepada warisan, kerajaan warisan dan PH ini cuba menukar konsep PDP ini, Project Delivery Partner ini, kepada direct award kita panggil. Berlaku pergelutan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri mengambil siapa yang mau menguruskannya. Akhir sekali kerajaan persekutuan melalui JKR mengambil alih projek ini, dan sehingga ke hari ini, saudara Nurfaz, projek Pen Borneo ini terbengkalai. Saya boleh kata terbengkalai kerana sepatutnya dia siap pada tahun hadapan, dan daripada 35 package jalan raya yang harus disiapkan pada tahun 2021 itu, yang hanya bermula cuma 12 package, dan malangnya Nurfaz 12 package ini sudah dimulakan sebelum PRU 14 yang lalu. Artinya 30 package tolak 12, ada 23 package masih belum bermula, yang perlu wajib dimulakan kerana Pen Borneo adalah satu game changer, dan ini adalah antara perkara penting, antara tawaran baru yang kita mahu, yang kita akan tawarkan kepada pengundi nanti, kepada seluruh rakyat Sabah. Dan ada banyak lagi tawaran baru, tetapi ini adalah strategi politik kita tidak mau kongsi. Kasih tapuk dulu orang Sabah cakap. Kasih tapuk dulu pada masa bila tiba saat yang betul, kita akan tawarkan dia, dan kita akan lancarkan manifesto tersebut dan kongsi dengan semua rakyat Sabah semua, insyaAllah. Okey, itu dia. Saya percaya anak muda Sabah mengharapkan sesuatu lebih daripada apa yang telah diperoleh sekarang sepanjang lebih 22 bulan ini. Jadi kita mengharapkan Barisan Nasional dengan transformasinya lagi pada selepas PRN ke-16 ini, InsyaAllah. Terima kasih Ketua Pemuda UMNO Sabah. Okey, kita berbalik kepada Dr. Lee. Ini soalan yang orang kata favorite lah. Ini cerita pasal calon-calon sikit. Okey, doktor. Pada pandangan doktor, PRN kali ini, adakah rakyat akan lebih mengutamakan parti ataupun calon atau kedua-duanya? Okey, soalan menarik bagi saya. Actually kedua-duanya sekali. Okey, saya start dengan parti. Okay, parti dua-dua actually dia perlu kombinasi yang sesuai ni, matching. Okay, parti dengan calon. So pertama sekali, parti kita perlu tahu bahawa parti ini pun ada parti yang dominan dan juga parti yang kita panggil sebagai parti sepihan ataupun parti nyamuk. Okay, parti yang lebih kecil lah. So kalau yang parti yang dominan, iaitu admit that macam UMNO, dia adalah yang dominan. Okay, macam PBS pun antara yang dominan. Okay, tapi kita jangan lupa dengan sekarang kita ada dahulunya kita Barisan Nasional. Okay, Barisan Nasional. So dalam Barisan Nasional ada ada UMNO, ada MCA, MIC. Okay, tapi sekarang dia ada macam hierarkinya, ada tiga layer kan. UMNO, Barisan Nasional satu, lepas itu Muafakat Nasional. So dalam Muafakat Nasional, bagaimana itu tolerate dengan PAS dari segi pengagihan kerusi. Dan satu lagi, di atas lagi Muafakat Nasional, kita dapat Perikatan Nasional. Okay? Dan pada pilihan, saya rasa seluruh Malaysia tengah memerhatikan Sabah, bagaimanakah model politik baru ini akan berhasilkan berjaya. Okay, so sama ada mungkin kita akan pakai istilah baru Perikatan Sabah ke atau macam mana. Okay, nah kita tahu di Sabah, di sebelah lagi Parti Warisan, dia kerjasama dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan kita dapat ada 3 parti yang dominan. Okay, so iaitu DAP, PKR dan juga Amanah. Before that kita ada PBBM. Okay, dan kita jangan lupa di Sabah ni, sudah diwawakan bahawa akan ada beberapa parti yang akan bertanding pada kali ini. Contohnya PCS yang selepas diambil alih. Lepas itu LDP pun telah menyatakan hasrat mereka untuk bertanding. Dan
parti gerakan parti gagasan rakyat Sabah pun salah satu dari parti. So sudah ada 3. Dan kita jangan lupa lagi kita dapat calon-calon bebas mau tanding. So bagi saya pada PRN kali ini kita akan nampak pertandingan banyak penjuru kan. Tapi yang dominan itu ada 2 lah. Yang 2 itu. Dan kedua saya mau sentuh tentang calon. Okay. Calon ni penting. Kita nampak sekarang ni kita sedia maklum SPR belum umum lagi tarikh penamaan calon. SPR akan meeting pada 17 Ogos kan. So 17 Ogos banyak masa lagi. Dan sebenarnya memang ini adalah masa untuk parti-parti yang berminat ataupun calon-calon berminat untuk melobi, untuk mengetengahkan diri mereka untuk supaya kena shortlisted senarai pendek sebagai calon. Tetapi saya punya konsep di sini adalah kalau boleh calon tu haruslah berdasarkan kepada merit. Okey. Bukannya berdasarkan kepada kuota. Kita sedia maklum setiap kali menjelang pilihan raya ada pihak-pihak cuba melobi untuk menjadi calon dengan menggunakan sistem kuota, iaitu berapa persen harus dibagi kepada wanita ataupun berapa peratus harus diberikan kepada generasi golongan muda. Okay, tapi bagi saya dia sebenarnya haruslah bersandarkan kepada merit. Tidak kira dia muda ataupun gender dia, kalau dia ada merit, orang itu, individu itu harus diberikan peluang untuk dijadikan sebagai calon. Tetapi kalau dia regardless dia cantik ke, perawan ke, tetapi kalau dia tidak ada merit ataupun masih lagi belum begitu menonjol, bagi saya harus dibagi peluang kepada mereka yang sudah established. Okay. So di sini pun actually ada satu lagi istilah, iaitu orang lama ke baru. Okay. So mungkin dia pesara kerajaan ke, memang orang tu individu tu ada nama. So those people harus di-consider juga sebagai calon. Dan kita juga satu lagi, iaitu pemain kita panggil pemain politik veteran kita. Saya percaya akan ada sebahagian daripada mereka akan make comeback dalam politik pada PRN kali ini. Okay. Saya bagi contoh, kalau Tun Dr. Mahathir boleh balik dalam politik, aktif dalam politik dan menjadi Perdana Menteri. So kenapa ada pemimpin kita kan tidak boleh make a comeback. Okay. Begitu. Okey. Ya. Begitu menarik sekali, Doktor. Soal calon ni, saya ada sikit lagi ni. 1 minit lah. 2 minit pun boleh. Oh, 2 minit boleh. Okey, sebelum saya pun ada satu soalan magic juga buat IR kita. Ya. Okey. Betul tak calon tu dia mestilah seorang yang ini kita bawa dari kampung-kampung punya cerita lah kan. Dia mesti berduit. Okey. Duit tidak boleh lari. Definitely duit itu merupakan salah satu kriteria untuk menjadi, bagi saya lah, salah satu kriteria untuk menjadi calon. Sebab untuk menjalankan pilihan raya kan, untuk kempen pilihan raya itu mau tidak mau dia kena pakai sikit-sikit duit. Tetapi mungkin dalam range yang ditentukan oleh SPR ada menentukan berapa jumlah yang boleh belanjakan. Sebab dia panggil jentera pilihan raya, you bantu kempen apa semua. Saya rasa macam mana pun you kena bagi sikit-sikit. Okey. Minyak token of tapi untuk yang kena bersesuaian juga dengan syarat-syarat dari SPR. Ya. Betul? Ya. Okey, ini sebenarnya soalan ni agak busy kita. Ya, masih. Ya, okey. Jadi saya kembali kepada IR Aziz. Okey. Tadi sebenarnya saya agak tertarik dengan pandangan tentang pemerkasaan ekonomi untuk anak muda, ya, untuk memulihkan ekonomi anak muda dan sebagainya. Jadi untuk PRN ini pula, adakah akan ada calon-calon anak muda? Adakah mereka akan mendominasi pentas pilihan raya pada kali ini? Terima kasih Saudari Nurfaiz. Sebelum saya menjawab soalan cepu emas tersebut, saya ingin beri penerangan sedikit yang disentuh oleh
Dr. Lee berkenaan yang 3 layer itu. Tapi untuk di pilihan rakyat negeri di Sabah ini, sudah tentu saya setuju bahawa berlaku 3 layer, Barisan Nasional, Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Tetapi secara keseluruhan di Malaysia ini, Muafakat Nasional itu hanya ada berada di Semenanjung, Malaysia, dan kita ada di bawah Perikatan Nasional dan JPS itu pula di Sarawak, manakala di Sabah kita ada BN Sabah atau PLAS lah. So kita tidak ada Muafakat Nasional. Muafakat Nasional itu yang diberitahu kepada kita, dan itu sebenarnya memang begitu. Muafakat Nasional untuk di Semenanjung, yang di mana muafakat itu antara Barisan Nasional dan PAS. Tetapi kita semua sama ada PAS, BN dan rekan-rekan lain, kita di bawah menyokong Kerajaan Perikatan sekarang ini, iaitu Kerajaan Perikatan Nasional. Dan untuk menjawab soalan saudari Nurfaz, dan juga yang sebenarnya saya ingin menyambung juga daripada Dr. Lee bila dia sebut bahawa memerlukan merit, bukan sekadar kota daripada dia puteri ke pemuda atau mengikut hierarki politik ataupun memegang jawatan-jawatan dalam hierarki parti, maka dia boleh dicalonkan. Sebenarnya saya sangat bersetuju dengan Dr. Lee bahawa dia harus melalui merit, winnable candidate, dan ini juga benda yang saya beritahu kepada pemuda-pemuda, setiap ketua pemuda di seluruh negeri, bahawa kita harus turun ke bawah. Bukan bermakna kita memegang jawatan ini maka kita secara automatik boleh menjadi calon. Tidak. Kerana yang akan memilih kita bukanlah ahli-ahli parti kita saja, tetapi rakyat masyarakat yang tidak terkesan dengan kepartian. Banyak yang sebenarnya non-partisan di luar sana yang mau mengundi. Mereka mahu calon yang sebenarnya boleh mewakili suara mereka. Sebab itu ketua-ketua pemuda, pemimpin pemuda di bahagian semada memegang jawatan, kita begitu berkhidmat kepada rakyat di bawah. Kerana moto UMNO itu jelas bahawa bersetia berkhidmat. Kita harus terus berkhidmat. Dan cara itu kita minta mereka lakukan, terus bekerja kepada rakyat, kerana apapun yang mengundi nanti adalah rakyat yang melihat pemimpin yang turun padang. Dan selain daripada itu, Saudara Nurfaz, kita memahami bahawa kita perlukan muka-muka, lebih banyak muka-muka baru. Dan seperti yang kita maklum, selepas 12 Disember 2018, ramai pemimpin-pemimpin kita yang dulu kita angkat julang tinggi sebagai pemimpin meninggalkan parti UMNO, dan akhirnya yang tinggal hanyalah kebanyakannya muka-muka baru. Dan saya fikir ini satu hikmah yang besar, berlaku rejuvenasi secara natural, ada reform, dan tentunya calon-calon kita nanti kebanyakannya muka baru lah, sebab kebanyakan muka-muka lama sudah berhijrah perjuangan mereka, dan kami harap jugalah muka-muka baru ini boleh memimpin kalau terpilih lah misalnya. Dan sudah tentunya untuk mengatasi masalah ini, macam Dr. Lee pun sebut tadi, perlu ada pengalaman dan sebagainya. Dan kita tahu, kita maklum bahawa kita tidak boleh selalu meletakkan merit itu kepada orang yang berpengalaman, sebab orang yang berpengalaman ini dahulunya mungkin tidak berpengalaman. Sebab setiap daripada kita harus bermula daripada sifar. Sebab kalau kita tidak pernah bermula, kita tidak akan dapat sesuatu. Sebab itulah, untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini, UMNO Sabah sendiri sedang merangkak, malah kita sudah membuat sistem pengkadiran, yang mana sistem pengkadiran ini kita pecahkan kepada 4 kluster. Kluster yang pertama melibatkan minyak dan gas. Yang kluster kedua ialah pertanian. Ketiga, tentang pelancongan, dan yang keempat adalah kluster human capital, modal insan. Dan kita sudah melakukan pengkadiran ini untuk khusus pengkadiran ini untuk kluster minyak dan gas dan pertanian. Dalam minyak dan gas ini kita menjumpa pemain-pemain industri minyak yang pakar semua ni, dia bercerita tentang minyak, dan dia beritahu kepada anak-anak muda semua ini. Kita jumpa pemimpin pemuda, putri, wanita dan bahagian-bahagian. Kita beritahu apa itu minyak dan gas, apa yang telah berlaku di Sabah ini. 1974 PDA, 1974, apa yang berlaku pada 14 Jun 1976, apa yang berlaku selepas itu, kenapa dengan minyak, royalty, semua kita share, dan apa yang kita dapat upstream, downstream, midstream.
So kita terangkan kepada pemimpin-pemimpin supaya kita gabungkan kepakaran ini, pemain industri dan pemain politik. Sebab kita tahu walau apapun pemain industri ini tuturkan desak kepada kerajaan, tetap tidak akan terjadi. Kerana mereka memerlukan kesepakatan koordinasi atau kerjasama dengan pemimpin politik. Apabila yang bersuara itu pemain industri dengan pemain politik bersama-sama, kita pasti dapat perubahan. Sebab itu kita berikan input knowledge kepada pemain politik supaya mereka tahu apabila mereka menjadi kerajaan kelak, sama ada mereka berpengalaman, sama ada mereka tua, sama ada mereka muda, mereka tahu apa yang akan dilakukan apabila menjadi kerajaan. Kerana melalui sistem pekadiran ini, mereka sudah ada blueprint. Kita sediakan blueprint. Mereka ambil alih sejak kerajaan, kementerian apapun, ini blueprint. Dia akan beritahu kepada penjawat awam, ini blueprint kami, laksanakan. Kita tidak mahu ini akan terjadi seperti kerajaan warisan atau kerajaan Pakatan Harapan. Mereka tidak mempunyai pengalaman. Kita ada pemain-pemain politik yang begitu matang, Lim Kit Siang, Lim Kuan Eng, dan ramailah kalau saya sebut. Mereka semasa zaman pembangkang dulu berteriak di mana-mana, berguling-guling atas jalan raya. Tetapi apabila mengambil alih kepimpinan, kalau kita ambil contoh di Sabah ini, kita semakin lama semakin mundur. Yang terbaru saya ingat seminggu lepas Jabatan Perangkaan menyebut bahawa kadar pengangguran, KDK, keluaran dalam negeri kasar kita, iaitu KDK ini bermaksud satu ukuran untuk mengukur ekonomi negeri kita sama ada sihat atau tidak sihat. Semakin tinggi KDNK itu bermakna banyaklah pembangunan dia. Bila banyak pembangunan dia, banyaklah peluang-peluang pekerjaan dia. Kalau rendah, bermakna rendahlah pembangunannya. Bantutlah dia. Tetapi kalau sifar atau menghampiri sifar, bermakna tidak ada pembangunan langsung. Dan ini saya mau sebut, saudari Nurfaz, melalui data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan, saya ingat minggu lepas, saya ingat. Ya, baru saja. Dilaporkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, KDNK Negeri Sabah mencatat 0.5%, iaitu menghampiri sifar dan merupakan catatan yang terburuk terendah dalam sejarah ekonomi Sabah secara berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Ya, sebelum ini 1.5%. Itu pun sudah yang paling rendah dalam sejarah ekonomi Sabah. Kita ingat stop di situ saja. Mungkin kita keep the chance. Bagilah peluang tahun depannya. Baru merintah takkan, dia selalu cakap takkan hari ini kahwin besok beranak. Okay. Tak apa, kita bagi chance. Mungkin dia boleh buat lebih baik. Cayo. Kita cakap begitu dalam kita. Apa yang berlaku amat mengejutkan. Semakin buruk apabila 0.5%, bermakna langsung tidak ada pembangunan, mengambil sifat. Dan ini sama sekali kita tidak boleh terima. Sebab 2 tahun berturut-turut juga kerajaan negeri Sabah menerima peruntukan yang paling tinggi di negara. Pada tahun bajet 2019, Menteri Kewangan ketika itu mengumumkan bajet yang tertinggi untuk negeri Sabah, 5 bilion. Sebelum itu Sabah hanya menerima dalam 4 bilion lebih, ada kadang-kadang 3 bilion lebih tahun-tahun sebelumnya. Kan? Walaupun dalam 4 bilion lebih tidak setinggi seperti kerajaan warisan ketika itu, tetapi di bawah kerajaan Barisan Nasional kita masih boleh mencatat KDNK yang paling tinggi di seluruh negara, iaitu 8.2%, yang paling tinggi. Tetapi malang sekali kerajaan warisan menerima peruntukan terbesar 5 bilion dan 5.2 bilion pada tahun 2020 secara berturut-turut, tetapi masih mencatatkan peratusan yang terburuk dalam sejarah ekonomi Sabah. Makin menurun pada tahun kedua pemerintahan. Betul, sehingga saya ingin sampai turun itu atau tidak turun, atau kita bukan tanya. So maksudnya saudara Nurfaz, kita memahami bahawa anak muda yang tua kita hormat, yang muda kita alu-alukan. Dan sebab itu kita memahami bahawa perlunya anak-anak muda ini, pemimpin muda ini dipenuhi di dadah mereka dengan ilmu-ilmu pentadbiran. Demikian juga tentang bila kita buat kursus pengkaderan tentang kluster pertanian, kita panggil pemain-pemain pertanian industri. Kita ajar mereka tentang modern farming,
dan sebagainya, apa yang berlaku dari segi pekerjaan labor forces. So kita mahu apabila mereka mengambil alih seperti mana yang minyak dan gas, mereka sudah ada blueprint, dan khusus kepegadiran ini berterusan. Dan saya percaya dengan cara ini mudahkah dia atau tuakah dia, saya yakin yang pastinya calon-calon daripada Barisan Nasional adalah muka-muka barulah. Tentang muda, saya boleh beritahu bahawa memang ramai calon-calon muda, insyaAllah. Wow. Tengok tu, itu gaya Ketua Pemuda UMNO Sabah kita. Tapi bermakna kita UMNO Sabah atau Barisan Nasional di Sabah bukan hanya menawarkan calon muda, tetapi muda dan berwawasan. Berilmu, muda berwawasan, berilmu. Itu yang penting. Pemimpin tanpa ilmu maka ranaklah. Itu belum rumusan. Sekejap lagi. Kita ada lagi soalan-soalan. Jadi satu lagi kita ingin tahu ya, IR Aziz. Ini sedikit panas, ya. Ini sedikit panas. Sangat dekat dengan isu baru-baru ini pasal tanah, pemberian tanah oleh kerajaan warisan dan tanah oleh kerajaan warisan kepada rakyat. Jadi kita melihat pimpinan warisan telah seperti memulakan kempen awal dengan program-program pemberian tanah-tanah ini. Dan adakah rasanya ini dikira sebagai gula-gula politik? Dan kenapa tidak dilakukan sepanjang 26 bulan menerajui kerajaan? Terima kasih Saudari Nurfaiz. Berkenaan pemberian tanah ini sebenarnya tidak dimulakan oleh kerajaan warisan. Dia sebenarnya sudah bermula zaman Barisan Nasional dahulu, apabila kita fokus untuk memberikan geran-geran komunal NCR lah kepada penerima-penerima kampung-kampung begitu. Cuma melalui warisan ini dia tukar kepada pemberian geran tanah. Apapun dia, sama ada komunal ataupun geran tanah diberikan kepada rakyat Sabah. Timing dia yang bila dia berikan ini pada ketika pilihan raya, kempen secara besar-besar ini, secara besar-besar sana sini dia umumkan, pergi ke daerah-daerah, dia bila umumkan ribuan kepada penduduk kampung. Seperti baru ini dia dalam saya melihat daripada video, dia kata apa warisan buat selama 2 tahun ini. Dia kata saya keluar masuk mahkamah, mau tahu siapa ketua menteri. Dia sebut ulang-ulang sampai bertepuk sorak lah, keluar masuk siapa ketua menteri. Macam mana buat kerja, dia bilang. Itu dijadikan alasan. Dia jadikan alasan keluar masuk. Soalnya dia mau rakyat berfikir, maknanya itu ada alasan mengapa tidak ada pembangunan di negeri ini. Itu sebab dia keluar masuk mahkamah. Siapa ketua menteri? Jadi dia ingin membuat masyarakat orang kampung fikir bahawa sebab itulah berlaku makanya tidak ada pembangunan. Maknanya dia memberitahu menteri-menterinya, penjawat-penjawat awamnya, pakar-pakar di kerajaan sama-sama turun naik mahkamah ikut dia, tidak bekerja. Barangkali itu yang dia mau sampaikan. Dan dia beritahu selama 2 tahun itu dia turun naik maka tidak adalah pembangunan. Dan tetapi dia bangga, dia bilang selama 2 tahun itu dia bagi-bagi 2.300 geran tanah kepada rakyat Sabah. Itu yang dia mau besar-besarkan selama 2 tahun warisan memerintah. Geran tanah. So, saya fikir geran tanah ini pada timing pada pilihan raya ini, kempen secara besar-besaran, ia merupakan satu, ya saya setuju, gula-gula politik. Ini dia beri kepada tanah, kononnya dia prihatin kepada rakyat. Tetapi rakyat sebenarnya bukan juga mau tanah. Rakyat dalam keadaan pandemik, wabah pandemik yang begini, beramai kehilangan pekerjaan, perniagaan tutup. 0.45% KDNK itu dilaporkan sebelum berlaku wabah pandemik. Hanya untuk tahun 2019. 2020 kita tidak tahu. Dengan wabah kini 0.5% tanpa pandemik, 2020 apa?
angka itu nanti? Apa lagi alasan? Apa angka itu nanti? Jadi rakyat sebenarnya mau kita melakukan sesuatu, lakukan pembangunan, bina jalan raya, siapkan pembangunan, jangan berpolitik, bertarik-tarik antara kerajaan persekutuan mau mengambil alih projek Pembangunan itu. Sebenarnya Pembangunan itu kalau siaplah pada tahun 8, ia adalah satu game changer yang mana pelabuh-pelabuh, pemain-pemain, peniaga-peniaga, usahawan boleh membuka perniagaan-perniagaan di setiap jajaran Pembangunan itu. Dan ini juga akan mencipta peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat. Dan kita akan meningkatkan kuasa membeli kita. Dan kita akan menjadi negeri yang maju nanti. Tetapi ini tidak berlaku. Memberikan tanah sebagai kempen pilihan rakyat tidak betul. Sebab Barisan Nasional sendiri pun memberi tanah. Tetapi rakyat tidak komplain sebab pembangunan ada. Dan saya tidak mengambil data-data ini daripada mulut saya sendiri. Data itu sebenarnya diperakui oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Sebab dikeluarkan pada tahun 2018, Jun saya ingat, Jabatan Peragam keluarkan 8.2% KDNK zaman Barisan Nasional. Diperakui bermakna adanya pembangunan. Sekarang rakyat bukan mau tanah. Betul lah rakyat mau tanah, tetapi rakyat mau perut kita diisi. Lebih dari itu. Rakyat mau apa? Rakyat mau kerja, rakyat mau apa? Rakyat mau gaji, rakyat mau apa? Rakyat mau makan. Jangan gula-gulakan dengan tanah. Tentunya bila Barisan Nasional akan mengambil alih kerajaan negeri ini kelak, kita akan bagi tanah. Tetapi pada masa sama, kita akan bangunkan negeri ini. Pembangunan dan pemberian seumpama tanah itu Kita akan betul, kita akan bina rumah-rumah mampu milik untuk rakyat. Zaman Barisan Nasional kita membina 30.000 lebih unit rumah untuk rakyat, rumah mampu milik. Tanya kepada kerajaan warisan, apa yang dia buat untuk rumah mampu di milik? Kota Belud sendiri, rumah PBR. Barisan Nasional. Ya, Barisan Nasional. Kadang-kadang saya tanya, pernahkah warisan ini membina satu buah rumah untuk rakyat? Saya mau, itu ada saya tanya Ketua Wira Warisan zaman kalau pernah. Sebab itulah jangan gula-gulakan rakyat dengan kempen tanah. Rakyat sebenarnya mau makan, rakyat mau pembangunan, kerja, itu saja. Itu pun kalau kita umpamakan sebenarnya pemberian tanah ini, kalau istilah biasanya ialah klaim kredit. Tapi kalau umpama secara puitisnya, mereka mungkin hanya telah memetik buah yang telah masak, yang telah ranum, sebenarnya yang telah menanam benih, menyuburkan sehingga tumbuh begitu ialah kerajaan yang lalu. Saya bersetuju Saudari Faz. Dalam perkataan yang lebih kasar, budak Raja Ampat pun boleh buat keputusan bagi tanah. Faham tak maksud saya? Kalau sekadar bagi tanah, rakyat mau pembangunan, rakyat mau kerja. Itu. Kalau mau bagi tanah, budak Raja Ampat pun boleh buat keputusan kita bagi tanah. Betul atau tidak? Betul. Tetapi pemimpin yang diangkat yang berjanji pada Perum 14 sabar ubah untuk mengubah negeri ini menjadi negeri yang maju, negeri yang mempan, negeri yang berdaya saing, akhirnya Hanya menjadi mencatat perangkaan yang terburuk dalam sejarah ekonomi Sabah, dan ini amat memalukan kita. Nah, ini antaranya lah saya ingat. Apapun kempennya, siapa pun menang pilihan raya negeri ini kelak, sama ada Barisan Nasional ataupun parti-parti lain ataupun kerajaan warisan itu sendiri yang sekarang ini bakal menghadapi cabaran yang amat luar biasa, yaitu pandemik COVID-19. Kita kehilangan banyak pekerjaan, ada yang ribuan sebenarnya kehilangan pekerjaan. Kita negeri Sabah ini amat bergantung kepada pelancongan. 40% daripada penjanaan ekonomi kita sebenarnya daripada pelancongan dan sektor-sektor perkhidmatan yang berkaitan dengannya. Dan disebabkan COVID ini, pelancongan kita terjadi stroke. Dan kita akan bakal menghadapi siapapun dia, Barisan Nasional harus menghadapi cabaran yang luar biasa ini untuk menaikkan kembali ekonomi kita. Dan saya beritahu kepada rakyat di sana, tanpa pandemik, kerajaan warisan PH pun sudah menggagalkan negeri ini dengan catatan KDNK yang terburuk dalam sejarah ekonomi Sabah. Kalau kita beri lagi kepercayaan kepada kerajaan warisan dan PH ini, saya yakin kita akan terus mundur dan mundur. Itu saya, Saudari Nurfaz. Itu memang satu pandangan
yang berfakta, bukan sekadar omongan tetapi berfakta. Sekejap saya akan kembali kepada Ketua Pemuda kita. Doktor, saya rindu sudah dengan doktor sebenarnya. Dengan baru jumpa. Okey. Saya rindu untuk mendengar pula ulasan emas dari doktor. Itu ada kaitan dengan ulasan daripada IR tadi. Saya mau tanya pandangan doktor, mengapa dan kenapa KDNK kita boleh jadi seteruk itu dalam sejarahnya, dan apakah kerana terlalu sibuk berpolitik atau tidak mempunyai kebolehan mentadbir? Sebab saya bukan pakar ekonomi. Okey. So mungkin susah. Tidak apa, sudut pandangan sebagai rakyat mungkin. Tetapi definitely kalau KDNK dia punya statistik dia menunjukkan begitu, maksudnya tidak perform lah. So definitely saya rasa itu sebenarnya mencerminkan bahawa state government itu tidak perform. So saya ada baca juga berita yang dinyatakan bahawa disebabkan oleh COVID. So actually seperti saudara dari KP bilang, actually itu adalah tahun 2018-2019 punya. So masa itu belum ada COVID. So mau tidak mau saya rasa fokus you have to do something untuk memperkasakan ekonomi negeri Sabah, especially yang dibilang tadi sebab COVID. Ekonomi negara actually bukan saja negara kita, bukan saja di Sabah, tetapi seluruh dunia terjejas disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Dan apatah lagi Sabah ni bergantung kepada sektor pelancongan. Okay, so buat masa ini bagi saya lihat buat masa ini masih lagi under control, sebab kita ada moratorium itu masih lagi berjalan. Saya khawatir apabila moratorium itu habis tempoh waktu dia, apabila rakyat kena mula bayar angsuran kereta dia, bayar angsuran rumah dia, saya rasa pada ketika itulah baru kita nampak realiti kesan pandemik COVID-19 ini kepada ekonomi negara. So saya rasa regardless, bagi saya kerajaan kerajaan persekutuan telah melakukan kerja yang baik. Sejak kita pun tidak sangka, actually kita tidak sangka Tan Sri Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri. Actually waktu berlaku pergolakan itu, yang dalam frame itu, gambaran itu actually tiada pun nama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita ada Anwar Ibrahim ada di situ lah, tapi tidak pernah dalam gambaran Tan Sri Muhyiddin Yassin akan jadi Perdana Menteri. So mungkin itu yang kita namakan sebagai tua ayam terletak di kaki. Itu tua manusia, tidak orang tahu. Okay? Tetapi bagi saya Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, dia telah berjaya mendapatkan memberi satu keyakinan kepada rakyat bahawa beliau mampu tackle, beliau mampu menguruskan dengan baik ketika negara kita dilanda pandemik, bersama-sama dengan, bagi saya satu orang yang saya rasa harus saya puji juga, kita punya Health AG pengarah kesihatan itu, Nur Hisham so bagi saya mereka dengan tim dia telah melakukan kerja dengan baik. Saya percaya tidak mustahil keadaan di Malaysia ni lebih teruk, lebih kritikal jika langkah-langkah yang telah diambil setakat ini yang kita boleh nampak di Malaysia ni tidak dilaksanakan. Okay, so mungkin ini bukan penutup sudah kan ni? Soalan terakhir kan? Ya, ini. Kalau izinkan saya tambah sikit lah sebab penutup kan. Pada pilihan raya negeri Sabah akan datang ini, saya percaya kita akan menyaksikan banyak figure-figure tokoh-tokoh politik daripada Semenanjung datang berkampung di Sabah, berkempen untuk pasukan-pasukan sahabat masing-masing. So apa yang saya khawatir di sini ialah kita tidak mahu isu-isu politik di Semenanjung itu dibawa ke Sabah, dan Sabah ini dijadikan sebagai pentas saja, pentas ataupun platform untuk pertelingkahan, perbalahan isu-isu politik di Semenanjung. So regardless siapakah figure-figure politik yang datang kempen di Sabah, saya berharap isu-isu prioriti Sabah yang dapat perhatian, fokus kepada isu-isu di Sabah.
bukannya isu-isu di Semenanjung. Okey, so itu sajalah harapan saya. Terima kasih. Itulah tadi Dr. Lee, Profesor Madya Dr. Lee, penganalisis politik yang telah memberikan banyak input dalam dan info dan pandangan profesional dalam forum kita pada hari ini. Sabah memilih apa yang rakyat mahu. Jadi anda juga boleh anda sendiri boleh menilai apa yang kita sendiri sebagai rakyat Sabah tahu dan menilai apa yang kita mahu. Sebenarnya kalau boleh kita ni mau berkenduri lagi di sini. Tapi sebenarnya masa begitu mencemburui. Jadi untuk minit kecederaan ini, Liverpool ke Manchester United? Chelsea. Allah, minta maaf. Alamak. Chelsea. Sorry, okay, Chelsea. Okay, Chelsea ya. Jadi dalam minit kecederaan ini saya mahu tahu apakah harapan pemuda UMNO sendiri terhadap PRN kali ini. Chelsea. Okay, sorry, Chelsea. Saudari Nurfaz, apapun harapan pemuda untuk pilihan raya negeri ini, saya ingat satu saja. Kita mau menang. Dan kenapa kita mau menang, Saudari Nurfaz? Ya. Sebab kita mau menyelamatkan negeri ini. Allah. Kewajiban kepada semua pemuda, bukan setakat pemuda UMNO, pemuda mana parti sekalipun, wajib untuk kita menyelamatkan negeri ini. Dan sebenarnya tidak perlu kita tinggal jauh. 30 Julai, Ketua Menteri dan barisan kabinet menterinya apabila mengumumkan pembubaran bertepuk, bersorak ria seolah-olah meraihkan pembubaran ini. Padahal rakyat sedang ketakutan, paranoia tentang pandemik ini. Takut untuk keluar rumah, takut bersalaman, takut segala-galanya, dan sentiasa berjarak 1 meter. Sebab mereka tahu mereka perlu terus hidup. Tetapi kerajaan yang diangkat memegang tampuk kerajaan memilih untuk membubarkan. Kerana apa, Nurfaz? Kerana kuasa. Kalau mereka mementingkan rakyat, sudah tentu mereka tidak membubarkan. Kerana kalau mereka menyaingi rakyat, sudah tentu mereka tidak membubarkan dan membiarkan rakyat bersempit-sempitan, berduyun-duyun, menjudikan nyawa, mempertaruhkan nyawa untuk kan. Jangan mereka bandingkan dengan PRK Slim atau PRK Cini. PRK Slim, PRK Cini kita tidak ada pilihan kerana berlaku musibah kepada ahli wakil rakyat. PRN negeri kita ada pilihan. Bukan seperti PRK Slim, PRK Cini tidak ada pilihan. Kita ada pilihan sama ada kita sayangkan rakyat atau bagi kepada orang yang ada mandat. Dan Tan Sri Musa Aman mendapat mandatnya. Majoriti daripada ahli Dewan Undangan Negeri memilih Tan Sri Musa Aman sebagai Ketua Menteri. Dan begitu juga pada 12 Mei 2018, bagaimana Safi'i, Ketua Menteri sekarang menjadi Ketua Menteri kerana hasil proses yang sama. Dan ketika itu dia menghormati proses demokrasi. Dan sepatutnya pada 30 Julai itu dia sepatutnya konsisten menghormati proses demokrasi. Tetapi nyawa rakyat dipertaruhkan demi mempertahankan kuasa dan pangkatnya. Dan saya ingat dia tidak konsisten. Kita lihat kepada keputusan-keputusan kerajaan persekutuan berkenaan MCO, PKP, PPK, banyak PKP, ada 4 pasal semua itu. Dan setiap kali kerajaan persekutuan membuat keputusan, perintah kawalan pergerakan, kita lihat kerajaan negeri Sabah lebih strict, lebih rigid tentang keputusannya. Malah kita tengok lebih ketat daripada kerajaan persekutuan. Apabila peniaga-peniaga marah ketika ladang-ladang kelapa sawit ditutup oleh kerajaan negeri, padahal kerajaan persekutuan tidak mengarahkan sedemikian. Dia kata demi nyawa rakyat, duit boleh cari tapi nyawa tidak boleh cari. Itu yang selalu dia beritahu. Tapi apabila beliau diuji sama ada self interest, kepentingan diri sendiri dengan kepentingan rakyat, rupa-rupanya
Ketua Menteri ini cuma manis berbicara di bibir. Rakyat bukan keutamaan beliau. Keutamaan Syafiee Apdal adalah pangkat dan kuasanya. Dan saya minta kepada rakyat seluruh negara, seluruh negeri, dimanapun berada, undilah parti yang benar-benar teruji sudah membantu masyarakat daripada dahulu lagi, yang prihatin terutamanya ketika zaman wabak pandemik membunuh ini, COVID-19. Dan saya ingat itu sudah cukup, Saudari Nurfaiz. Terima kasih. Jadi saya sambung sikit. Jadi anda sendiri boleh menilai, andalah yang akan menentukan siapakah kerajaan kita selepas pilihan raya negeri nanti. Tetapi ingin saya nasihatkan diri juga agar kita imbas kembali track record kerajaan mana yang lebih bagus, kerajaan mana yang membawa pembangunan yang rancak kepada negeri ini, atau kerajaan mana yang menyebabkan ekonomi terbantut dan KDNK menjadi begitu rendah. Jadi sama ada anda setuju atau tidak dengan kedua-dua panel kita, anda mempunyai hak untuk menilai sendiri. Jadi terima kasih kepada Ayar Aziz sekali lagi, Ketua Pemuda UMNO Sabah, dan juga Dr. Lee dari penganalisis politik dari UMS. Dan minta maaf jika ada kesilapan, tersilap kata dari awal hingga akhir. Yang baik itu semestinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang baik, yang kurang elok itu dari saya sendiri, kelemahan saya sendiri. Dan terima kasih kepada semua. Jadi gunakanlah PRN pada kali ini untuk membuat pilihan yang betul demi masa depan dan kesejahteraan rakyat Sabah, demi menyelamatkan negeri Sabah kita yang tercinta ini. Semoga kita bertemu lagi di masa hadapan, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.